Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya, maka kita dapat bersama-sama dalam satu saf di Masjid Jami' Kampung Baru, Kuala Lumpur ini. Saya rasa sungguh bersyukur, lagi amat bangga sekali kerana saya dapat menyempurnakan program yang dikenali sebagai program ziarah masjid. Walaupun disebut ziarah Masjid Kampung Baru, tapi seperti mana kata Yang Berbahagia Datuk Idris Syari sebentar tadi, hubungan keluarga saya, terutama sekali bonda saya dan adinda saya dengan Masjid Kampung Baru ini amatlah rapat dan dekat di hati kami. Sebab itu, lawatan saya pada hari ini bukan merupakan lawatan yang bersifat resmi semata-mata, tetapi boleh disifatkan sebagai lawatan kekeluargaan dengan pimpinan masjid ini dan juga dengan warga Kampung Baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Masjid Kampung Baru ini ada banyak keistimewaannya dan keunikan berdasarkan kepada latar belakang Masjid Kampung Baru ini. Jika kita mengimbau kembali bagaimana Masjid Kampung Baru ini telah membangun, ianya boleh disifatkan sebagai sebuah masjid yang mempunyai pertalian yang rapat dengan masyarakat setempat. Ini mungkin berbeza dengan setengah-setengah masjid di kota raya ini, di mana pertalian itu tidaklah terbina begitu lama. Tetapi Masjid Kampung Baru ini boleh dikatakan sebuah masjid yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat di Kampung Baru ini. Malah Masjid Kampung Baru ini
amat tersohor dan banyaklah orang-orang kenamaan termasuk Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei pun amat mengenali masjid ini dan tahu betapa pentingnya masjid ini kepada masyarakat Kampung Baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masjid memang merupakan satu tempat ibadat yang amat penting dalam konteks pembangunan Islam dan perjuangan kita untuk meninggikan syiar Islam. Jika kita menurut kembali dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, boleh dikatakan peristiwa-peristiwa penting yang telah dilalui oleh Rasulullah memang berkait rapat dengan kewujudan masjid pada waktu itu. Umpamanya, binaan pertama tempat ibadat ialah Baitullah, dan peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah Islam seperti peristiwa Isra' Mi'raj, penghijrahan Rasulullah dan penetapan Rasulullah di kota Yathrib mempunyai kaitan yang rapat dengan masjid. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sebuah kerajaan, kita memang mengambil sikap yang begitu committed dalam usaha untuk membangunkan masjid sebagai satu institusi yang amat penting untuk umat Islam dan untuk meninggikan syiar Islam itu sendiri. Sesuai dengan ini, maka kerajaan bukan sahaja ingin menggalakkan pertumbuhan masjid, tetapi usaha untuk mengimarahkan masjid perlulah dilakukan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Sehubungan dengan ini, saya ingin mengesyorkan supaya program-program seperti tarbiyah dakwah hendaklah dipergiatkan lagi. Program-program keilmuan umpamanya, sama ada berkaitan dengan pengajaran Al-Quran seperti mana kita lihat sebentar tadi, maupun program-program keilmuan seperti kelas-kelas tuition dan sebagainya boleh juga diadakan di dalam ataupun di pekarangan masjid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu membina kualiti, iaitu manusia yang berkualiti. Manusia yang berkualiti mestilah berpaksi kepada akidah dan akhlak serta nilai yang murni. Dan ciri-ciri ini boleh dipupuk sekiranya kita cinta kepada masjid dan kita mengambil bahagian dalam program-program untuk mengimarahkan masjid. Sehubungan dengan ini, saya ingin juga menekankan betapa pentingnya hubungan masjid dengan semua golongan. Tidak kira mereka yang muda, tua, lelaki ataupun wanita, daripada pelbagai latar belakang. Dan tentu sekali usaha kita ini mesti ada kesinambungannya, berpindah daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Sebab itulah dalam majlis ini saya ingin menekankan betapa pentingnya peranan kita dengan golongan belia, supaya golongan belia yang dapat kita pupuk merupakan golongan yang cinta kepada ibadat dan sebarang program yang dijalankan di dalam masjid. Sekali lagi, berpandu kepada sejarah perjuangan
Rasulullah SAW, kita dapat lihat dalam sejarah baginda betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh golongan muda. Umpamanya Khalid Al-Walid yang dikenal sebagai pakar strategik telah memeluk Islam semasa berumur 25 tahun. Dan dari saat itu, beliau telah memberikan sumbangan yang besar kepada agama dan umat Islam. Manakala tokoh-tokoh seperti Zaid bin Thabit hanya berusia 11 tahun semasa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Selain ketokohannya dalam bidang Al-Quran dan hukum hakam, beliau ada setiausaha kepada Rasulullah SAW dan pernah diarahkan oleh baginda untuk mempelajari bahasa Ibrani dan Suryani bagi tujuan hubungan diplomatik. Zaid telah mempelajari bahasa dan tulisan Ibrani hanya dalam masa 15 hari dan bahasa Suryani dalam tempoh 17 hari. Inilah kehebatan para beliau pada zaman tersebut. Saidina Osman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf pula adalah tokoh-tokoh usahawan beliau dalam kalangan para sahabat. Mereka telah memeluk Islam semasa di awal umur 30-an. Inilah sekali lagi contoh-contoh bagaimana golongan muda berperanan besar dan Rasulullah tidak segan untuk memberi peluang kepada golongan beliau untuk memainkan peranan yang penting dalam usaha membangunkan agama Islam. Sebab itulah mengambil contoh daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Di dalam majlis kita pada hari ini, kita akan melancarkan penubuhan kelab belia satu masjid Kampung Baru ini. Penubuhan kelab belia ini merupakan satu langkah yang amat signifikan. Dan saya percaya, di mana kita lihat tadi, kegiatan seni silat gayung dan juga aktiviti-aktiviti belia yang lain yang disukai oleh belia boleh berpaksi kepada Masjid Jami' ini. Sekaligus, bukan saja mereka dapat menjalankan kegiatan-kegiatan belia yang mereka minati, tapi yang lebih penting, apa saja yang mereka lakukan, mereka tidak dapat memisahkan dengan hubungan Masjid Jami' ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedatangan saya pada hari ini adalah untuk membawa satu berita yang baik kepada Masjid Jami' Kampung Baru ini. Maknanya bukanlah sebarang datang, tetapi datang untuk membawa sesuatu mesej yang besar artinya kepada masyarakat Kampung Baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang diketahui oleh tuan-tuan dan puan-puan dan telah diulas oleh Yang Berhormat Datuk Raja Nongcik sebentar tadi, sejak kedatangan saya genap setahun yang lalu, pada 6 Februari setahun yang lalu, saya telah melahirkan hasrat kerajaan bahawa kawasan Kampung Baru ini perlulah kita bangunkan. Sayu hati saya apabila saya lihat di keliling Kampung Baru ini bangunan-bangunan pencakar langit naik seperti cendawan, tetapi di tengah-tengah Kuala Lumpur ini keadaan Kampung Baru masih kekal seperti mana keadaan sekian lama. Dan jika kita biarkan perkara ini berterusan, tidak payah kita memikir dengan begitu mendalam. Sudah tentu kita semua boleh membawa kesimpulan bahawa di tengah-tengah kota raya
yang serba moden dengan bangunan-bangunan yang begitu hebat lagi canggih. Tapi sayang, seribu kali sayang, Kampung Baru akan kelihatan sebagai kawasan mundur, ibaratnya kawasan setinggan, walaupun bukan taraf setinggan, tapi ibaratnya seolah-olah kawasan setinggan dalam kota raya metropolis yang moden yang akan menjadi kenyataan. Keadaan ini tentu sekali tidak boleh kita terima. Bukan saja dari segi soal imej, bukan saja dari segi maruah, tetapi pentingnya nilai ekonomi itu kepada warga Kampung Baru mesti kita tingkatkan sejajar dengan pembangunan kota raya Kuala Lumpur yang pesat membangun ini. Berdasarkan pada hasrat inilah, saya telah pun memikirkan, tentu sekali mesti ada sesuatu langkah yang boleh kita buat. Kalau kita boleh menyelesaikan begitu banyak masalah untuk negara, takkanlah pembangunan Kampung Baru ini mustahil untuk kita cari satu penyelesaian yang boleh memberi manfaat bukan kepada kota raya sahaja, tapi lebih penting lagi pada mereka yang memiliki tanah, yang menjadi penghuni di kawasan Kampung Baru. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak bangunkan Kampung Baru ini, pemilik-pemilik akan dapat harga yang mungkin sebahagian saja daripada nilai tanah-tanah Geran Putih di keliling Kampung Baru ini. Oleh itu, saya telah pun mengumumkan satu langkah untuk memaju dan membangunkan Kampung Baru. Dan langkah ini saya kata tidak melibatkan orang Kampung Baru berpindah kepada tempat lain. Itu merupakan salah satu daripada prasyarat utama. Orang Kampung Baru mesti kekal di Kampung Baru. Yang kedua, saya kata jangan ada sesiapa yang lain, jangan ada pihak yang ketiga yang dapat keuntungan daripada pembangunan Kampung Baru ini. Yang dapat keuntungan mestilah orang Kampung Baru sendiri. Kita tidak ada udang di sebalik batu, udang galah ke udang apa, tak ada. Ini adalah hasrat kita untuk memberi nilai ekonomi yang tinggi kepada orang Kampung Baru. Tidak ada niat yang lain. Sebab itulah kita kata kita tukar status tanah ini, supaya status tanah ini adalah merupakan tanah yang ada nilai ekonomi yang tinggi. Dan kita kata bahawa plot ratio di kawasan ini hendaklah sama dengan kawasan keliling ini. Dengan ini bahawa nilai ekonomi dalam sekelip mata akan melambung tinggi kerana langkah keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Kita tubuh satu perbadanan. Perbadanan ini punya kerajaan, bukan swasta. Dan kita lantik juga wakil-wakil orang Kampung Baru untuk duduk dalam perbadanan ini, supaya apa saja yang kita lakukan ini merupakan yang telus, transparan, diketahui oleh umum. Dan jika kita nak mana-mana perbadanan membantu, kita pilih perbadanan seperti PNB, Pemuda Nasional Berhad, Lembaga Urusan Tabung Haji, supaya mereka menjadi agensi yang boleh membantu ke arah pembangunan Kampung Baru ini. Inilah dia ciri-ciri utama di dalam konsep pembangunan Kampung Baru yang bakal kita laksanakan dalam tahun ini, di mana rang undang-undang itu, rang undang-undang mewujudkan perbadanan Kampung Baru akan dibentangkan dalam sidang parlimen pada bulan Mac ini, insya-Allah, di mana selepas itu kita boleh menyaksikan permulaan detik perubahan yang begitu besar dalam sejarah Kampung Baru,
tidak ada peristiwa yang lebih penting selain daripada kewujudan Kampung Baru itu sendiri. Tahun ini, tahun detik permulaan era baru untuk Kampung Baru. Inilah isyarat yang saya beri dengan jelas. Sebab itulah saya datang setahun dulu. Saya datang setahun kemudian pada hari ini. Bukan saja untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada satu lagi niat di hati saya, iaitu dalam konsep pembangunan Kampung Baru ini, saya hendak Masjid Jami' ini menjadi titik permulaan kepada pembangunan semula kawasan Kampung Baru ini. Oleh itu, dalam rekaan pembangunan kawasan ini, pembangunan ikoniknya mestilah Masjid Jami' Kampung Baru ini. Masjid inilah akan dijadikan lambang Kampung Baru moden dan serba berdaya maju dan canggih nanti. Dan untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, tentulah sekadar saya bagi peruntukan yang kecil tidak memadai. Dan kalaulah saya minta orang ramai derma pun mungkin tak cukup juga dana untuk tujuan ini. Sebab itulah dalam majlis ini saya ingin menyatakan dan saya ingin mengumumkan bahawa 1MDB, iaitu perbadanan milik kerajaan, akan menyumbang sumbangan sebanyak 20 juta ringgit untuk pembangunan semula dan naik taraf Masjid Jami' Kampung Baru ini. Dan pelannya saya pun dah tengok tadi yang dibuat oleh NR Associate Arkitek, yang mana pelan tadi cantik nampaknya. Jadi kita akan gunakan pelan tersebut tanpa bayaran pada pihak arkitek, dan kita akan laksanakan dan kita akan bayar pada kontraktor yang dilantik oleh jawatankuasa masjid. Saya tak campur dalam urusan ini. Saya serah pada jawatankuasa masjid. Inilah kontraktor yang sebaik-baiknya, dan kita bayar ikut progress payment apabila projek ini bermula nanti. Saya kata buatlah jumlahnya 20 juta. Kurang boleh, lebih jangan. 20 juta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, upayaan masjid ni kapasitinya pun kita tingkatkan kepada 5,000. 5,000 ya. 5,000 jemaah boleh semayang, dan insya-Allah dia akan bermula barangkali dalam pertengahan kedua tahun ini. Mungkin dalam 6 bulan lagi insya-Allah kita boleh laksanakan permulaan projek ini. Di samping itu, jemaah nak semayang-semayang, tapi pembinaan semula masjid ini akan berjalan jua. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah usaha pihak kerajaan untuk kepentingan Kampung Baru dan juga pembangunan Masjid Jami' ini. Sebelum saya akhiri ucapan, saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa walaupun kita bercuti umum dalam 2-3 hari ini kerana Tahun Baru Cina, tapi saya tak dapat bercuti sebab saya dalam keadaan sibuk cuba menyelesaikan urusan pelajar-pelajar kita dan warga Malaysia balik dari Mesir, dari Cairo, Alexandria dan tempat-tempat yang lain ke Malaysia. Dan berita terkini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, usaha kerajaan ini yang dapat kerjasama daripada pihak AirAsia dan juga daripada pihak MAS serta TUDM merupakan kali pertama di mana kita dapat melakukan operasi yang begini besar dengan menggunakan aset kerajaan dan juga aset awam swasta kita gabungkan dalam satu misi untuk kepentingan negara. Kalau kita sebut pertahanan menyeluruh ataupun handroh,
inilah satu contoh anroh di mana kita gunakan aset, apa saja aset kepunyaan rakyat Malaysia, tak kiralah awam, tak kiralah swasta, tak kiralah tentera, asalkan ini untuk kepentingan rakyat Malaysia, kita gemblengkan tenaga kita. Dan setakat ini 6,800 telah berpindah dan hari ini saja 3,580 rakyat Malaysia akan berpindah ke Jeddah. Daripada Jeddah, kita akan bawa mereka balik ke Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah terpaksa gunakan hubungan peribadi saya dengan Raja Abdullah, di mana Raja Abdullah telah memberi kelulusan khas kepada rakyat Malaysia, pada kerajaan Malaysia. Baginda kata, rang udara Saudi terbuka luas untuk penerbangan Malaysia. Buatlah, banyak mana penerbangan, buatlah, dia kata. Asalkan rakyat Malaysia terselamat. Inilah gunanya kita bina hubungan yang akrab, yang mesra dengan kerajaan-kerajaan lain. Kita tak tahu waktu mana kita perlu pertolongan mereka. Dalam keadaan ini, kalau mereka tak bantu memberi kelulusan yang cepat, sudah tentu ibu bapa dalam keadaan yang amat cemas, khawatir tentang nasib anak-anak mereka. Ada yang dalam keadaan sebab, ada yang menangis dan sebagainya, memikir tentang nasib anak-anak mereka. Tapi alhamdulillah, dengan tindakan cepat oleh pihak kerajaan, kita telah dapat menyelamatkan keadaan ini. Saya percaya dalam masa barangkali 2-3 hari lagi, penerbangan pertama akan balik ke Malaysia bawa pelajar-pelajar kita. Saya kata, jangan terburu-buru nak bawa ke Malaysia, yang penting bawa semua ke Jeddah dulu. Kapal terbang kita gunakan bawa ke Jeddah. Kalau nak bawa Kuala Lumpur, nanti banyak ada yang tertinggal di Mesir nanti. Ini tidak adil. Jangan kita nak pilih 200-300 orang bawa ke Kuala Lumpur, yang lain tak tahu nasib mereka. Kita bawa semua ke Jeddah. Bila dah selamat ke Jeddah, kita bawa ke Kuala Lumpur. Dan saya juga sedang merundingkan supaya dalam hal ini kita akan cuba tanggung perbelanjaan membawa pelajar-pelajar kita balik ke Malaysia. Saya juga akan runding dengan tabung haji, dengan MAS, dengan AirAsia, supaya mereka juga turut memberi sumbangan kepada usaha ini. Walau bagaimanapun, saya akan cuba sedaya upaya supaya kita tidak mengenakan perbelanjaan kepada ibu bapa untuk membawa pelajar-pelajar kita balik ke tanah air kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan soal politik. Saya kesal kalau ini dipolitikkan. Cukuplah, nak bangunkan kampung baru ni pun nak dipolitikkan. Padahal ini untuk kebaikan penghuni kampung baru ini. Tak payahlah kita politikkan. Kita nak tentukan masa depan warga kampung baru ini. Bukan soal politik. Begitulah juga kerajaan tak pilih ideologi. Mereka balik ni tak kiralah orang hijau ke, orang biru ke, orang bulan, bintang ke, apa ke, tak kira. Asalkan mereka warga negara Malaysia, tanggungjawab kerajaan kita bawa mereka balik dengan selamat. Ini dia pendirian saya dalam hal ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan majlis ini sekali lagi saya nak umumkan, saya baru dapat berita ananda kepada Baginda Raja Abdullah, iaitu Prince Turki, putera Turki Abdullah Al Saud, selaku anak anda, baginda dan juga pengurusi Petronas Saudi, akan membiayai 2 penerbangan Jumbo 247 sebagai sumbangan bawa balik pelajar-pelajar kita. Ini satu rahmat pada kita, kerana hubungan yang saya sebutkan tadi, hubungan kita yang amat-amat akrab dengan pucuk pimpinan kerajaan Arab Saudi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Hari ini juga kita lancar belia, kelab belia satu Malaysia, Masjid Kampung Jamik ni, Masjid Jamik Kampung Baru ini, dan kita juga melancarkan pembangunan semula Masjid Jamik Kampung Baru. Dua peristiwa yang amat bermakna. Semoga dengan usaha ini akan membuka tirai. Saya anggap majlis kita ini sebagai pembuka tirai kepada kampung baru yang maju, moden dan tinggi nilainya kepada pemilik-pemilik di sini. Saya ucap terima kasih kepada jawatankuasa masjid di bawah pimpinan Datuk Idris Syari dan jawatankuasa masjid UMNO bahagian wakil-wakil Parti Komponen Barisan Nasional, Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Bandar, semua yang telah turut membantu menjayakan majlis ini. Semoga majlis ini yang kita adakan genap 111 tahun kewujudan Kampung Baru 111 dan juga sempena Hari Penubuhan Wilayah Persekutuan, dan banyak sebab lagi. Hari ini benar-benar hari dalam sejarah, khususnya untuk warga Kampung Baru. Semoga majlis kita diberkati Allah hendaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Perdana Menteri menyerahkan mock check kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Idris Syari Man Aris, Pengurusi Masjid Jamik Kampung Baru Kuala Lumpur, dengan nilai mock check RM20 juta.